Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersua kembali anak-anak tahun 3 bersama saya Cikgu Suhaila. Pada hari ini kita akan bersama dalam mata pelajaran sains. Untuk hari ini cikgu nak bincang dengan kamu tentang satu tajuk yang pernah kamu belajar di tahun 2, tetapi tidak begitu mendalam. Tetapi untuk tahun 3 kita akan pergi lebih jauh lagi untuk tajuk di unit yang pertama, iaitu kemahiran saintifik. Pada hari ini, kemahiran saintifik saya akan fokuskan kepada kemahiran proses sains. Satu sahaja kemahiran proses sains, iaitu kemahiran memerhati. Baik, jika kamu lihat slide yang berada di belakang saya, kemahiran saintifik adalah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh semua murid yang belajar di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Tapi di sekolah rendah, kemahiran saintifik ini lebih mudah berbanding di sekolah menengah. Sebagai makluman murid-murid tahun 3, terdapat dua kemahiran saintifik, iaitu yang pertama kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Jika kamu lihat kemahiran proses sains di sini, kalau tertutup dengan gambar cikgu, ada 12 kemahiran proses sains dan ada 5 kemahiran manipulatif. Kamu di tahun 3, untuk kemahiran proses sains, kita akan bersama meneroka 6 sahaja kemahiran proses sains, tetapi kelima-lima kemahiran manipulatif kita akan sama-sama pelajari di kelas tahun 3 untuk tahun 2021 ini. Tapi untuk hari ini, saya hanya akan fokus kepada kemahiran proses sains memerhati sahaja. Baik, apa itu kemahiran memerhati? Okey. Baik, kemahiran memerhati. Kemahiran memerhati adalah kemahiran menggunakan deria untuk mengumpul maklumat, sesuatu objek dan fenomena yang berlaku. Kamu biasa dengan perkataan memerhati. Biasanya bila kamu melihat atau mendengar perkataan memerhati, ia akan melibatkan mata. Betul lah. Tetapi dalam kemahiran memerhati, di bawah kemahiran proses sains, sebenarnya kita bukan hanya menggunakan organ deria mata, tetapi sebenarnya memerhati menggunakan semua organ deria yang terdapat pada tubuh badan kita yang dianugerahkan oleh Allah. Di mana yang pertama adalah mata untuk melihat, hidung, organ deria hidung, deria menghidup, lidah untuk merasa, telinga mendengar dan kulit menyentuh. Kemahiran proses sains memerhati sebenarnya menggunakan kelima-lima deria yang kita ada, iaitu deria melihat, deria menghidup, deria merasa, deria mendengar dan deria sentuhan. Baik, cuba kamu lihat di dalam buku teks, muka surat. Cikgu ada letak di slide di belakang. Di dalam buku teks, kalau tak salah saya, muka surat 2, okey, seperti dalam slide di muka surat 2. Cuba buka buku teks muka surat 2. Okey. Sebelum tu kalau kamu lihat di muka surat 1, di situ ada kemahiran saintifik tajuk utamanya. Okey. Cikgu ambil secara ringkas, kita pergi terus kepada muka surat 2. Di mana di muka surat 2 ini dia telah beri beberapa maklumat tentang memerhati. Tetapi cuba kamu lihat dua gambar yang terdapat dalam muka surat tersebut. Okey. Baik. Apakah deria yang digunakan untuk memerhati dalam situasi di bawah? Okey, cuba lihat. Gambar yang pertama. Dua orang budak lelaki sedang mendengar dan melihat percikan bunga api. Mungkin waktu itu tahun baru ke, hari raya ke,
Tak pasti kan? Tetapi cuba lihat dialog yang diutarakan oleh kedua-dua budak lelaki itu. Yang pertama, wah, cantiknya bunga api itu. Dan budak lelaki seorang lagi berkata pula, kuat betul bunyi letupannya. Baik, cuba perhatikan apakah deria yang digunakan oleh kedua-dua budak lelaki itu. Untuk dialog yang pertama, wah, cantiknya bunga api itu. Apakah deria yang digunakan? Sudah tentu melihat menggunakan mata. Baik, dialog yang kedua, kuat betul bunyi letupannya. Apakah deria yang digunakan? Deria mendengar. Baik. Kedua-dua budak lelaki ini sebenarnya sedang melakukan pemerhatian pada fenomena yang sedang berlaku di sekeliling mereka. Seorang menggunakan deria melihat untuk memerhati dan seorang lagi menggunakan deria pendengaran untuk memerhati. Bunyi bunga api atau mercun itu kuat dan cantik. Baik. Itu contoh yang pertama. Bagaimana membuat pemerhatian menggunakan deria yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Baik, kita lihat pula gambar yang kedua. Gambar yang kedua menunjukkan gambar yang kedua menunjukkan majlis sambutan hari jadi. Okey, di majlis sambutan hari jadi ini juga terdapat dua dialog yang boleh kita sama-sama baca. Okey, dialog ayah. Biar ayah cabut lilinnya dulu, nanti berbau asap. Ayah berkata, lembutnya kek ini, rasanya pun sedap. Anak berkata, biar ayah cabut lilinnya dulu, nanti berbau asap. Baik, kedua-dua mereka menggunakan deria. Yang pertama, lembutnya kek ini, rasanya pun sedap. Apakah deria yang digunakan? Deria merasa menggunakan lidah. Rasa menggunakan lidah, baru tahu bahawa kek itu sedap. Okey. Yang kedua, cuba lihat apakah yang dikatakan oleh ayah. Biar ayah cabut lilinnya dulu, nanti berbau asap. Okey, berbau asap di situ menunjukkan bahawa si ayah menggunakan deria menghidu. Okey, deria menghidu di situ. Baik, dalam kedua-dua gambar ini menunjukkan bahawa pemerhatian dibuat bukan sahaja menggunakan mata, organ mata untuk melihat, tetapi pemerhati juga sebenarnya menggunakan semua deria yang terdapat di dalam anggota badan kita. Contoh, merasa kek yang sedap tadi menggunakan lidah. Menghidu bau asap menggunakan hidung. Mendengar bunyi mercun yang kuat juga menggunakan deria pendengaran, organ telinga. Manakala melihat cantiknya mercun menggunakan mata melihat. Okey anak-anak sekalian, kemahiran memerhati sebenarnya mudah. Namun kadang-kadang murid-murid hanya menggunakan deria mata sahaja kerana perkataan memerhati itu sendiri. Tetapi untuk kali ini, cikgu tegaskan bahawa kemahiran memerhati menggunakan 5 deria asas yang dianugerahkan oleh Allah. Melihat, menghidu, merasa, mendengar dan sentuhan. Baik, jelas anak-anak semua? Kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Cuba lihat.
Perhatikan gambar dan nyatakan apakah deria yang digunakan untuk memerhati situasi yang diberi. Okey, ini kita telah bincang tadi. Okey, di mana cikgu telah jelaskan di gambar yang pertama dan gambar yang kedua apakah deria yang digunakan untuk membuat pemerhatian. Okey. Seterusnya, tugasan yang kedua untuk kamu sebenarnya ialah ayuh kita lihat video ini. Sebentar lagi cikgu akan mainkan satu video di mana cikgu minta kamu semua melihat video tersebut dan cuba buat pemerhatian. Apakah sebenarnya yang berlaku dalam video tersebut? Okey, pemerhatian terhadap fenomena yang berlaku dalam video tersebut. Selamat menonton anak-anak. Pokok semalu ataupun nama saintifiknya Mimosa pudica L adalah tumbuhan merayap sembusi yang sering menarik minat kanak-kanak. Daun akan kucuk ke dalam dan terlukai apabila disentuh dan kembali terbuka selepas beberapa minit. Tapi awas, ianya berduri dan boleh menyebabkan luka bila disentuh durinya. Mimosa pudica adalah tumbuhan tempatan yang berasal dari Brazil. Ia kini hidup subur di Malaysia. Bunga semalu sangat cantik dan berwarna pink. Benarkah ia pemalu apabila disentuh? Ternyata ia akan pemalu bila disentuh oleh jari manusia. Bagaimana pula bila disentuh dengan air hujan? Jom kita saksikan apa terjadi kepada pokok semalu ketika hujan lebat. Hujan yang ditunggu kini tiba. Jom kita lihat adakah pokok semalu ini malu pada hujan. Oh, rupanya daun-daun semalu akan kucuk juga jika kena air hujan. Benarlah, pokok semalu ini memang malu apabila disentuh. Jadi, dalam peribahasa ianya bukan malu-malu kucing, yang bermaksud pura-pura malu. Antara peribahasa lain berkaitan dengan malu ialah malu berdayung, perahu hanyut. Malu bertanya, sesat jalan. Maknanya, jika kita malu berusaha untuk membuat kerja yang berfaedah, kita juga yang akan susah dan menanggung rugi. Sekian untuk kali ini. Saya Mia dari TVSS My SK KGB Channel SK Komplek Kombadak melaporkan untuk Awani Junior Astro Awani Berita Segenap Dimensi. Baik. Sebentar tadi kita telah melihat video bagaimana keadaan fenomena pokok semalu. Siapa tahu bagaimana pokok semalu? Okey. Cuba nyatakan. Okey, daun yang berwarna hijau. Lagi? Tumbuhan berbunga, betul? Lagi? Mempunyai duri. Okey, baik. Di sini ada beberapa soalan yang perlu kamu jawab yang membantu untuk kamu membuat pemerhatian berdasarkan fenomena yang terdapat di dalam video tersebut. Cuba lihat soalan yang pertama. Apakah pokok yang kamu perhatikan di dalam video tersebut? Senang bukan? Pokok apa? Semua dah jawab. Pokok semalu. Okey. Soalan yang kedua. Apakah pemerhatian kamu sebelum pokok semalu disentuh? Bagaimana keadaan pokok semalu sebelum disentuh? Cuba berikan pemerhatian kamu. Okey, bagaimana? Okey, daunnya terbuka. Okey, bunga kembang. Keadaannya segar. Okey. Di situ kamu menggunakan deria apa? Deria apa? Deria penglihatan. Bagus. Soalan yang ketiga. Apakah pemerhatian kamu
semasa pokok semalu disentuh. Apa pemerhatian semasa pokok semalu disentuh? Apa yang berlaku? Okey. Pokok semalu menguncuk. Daunnya menguncuk perlahan-lahan. Baik, di situ apa deria yang digunakan? Sentuhan menggunakan kulit. Betul anak-anak? Baik, soalan yang keempat. Apakah pemerhatian kamu selepas disentuh? Minta maaf, ada tersalah ejaan. Selepas disentuh, apa yang berlaku? Lepas disentuh. Menguncuk. Sama macam yang tadi. Apa pemerhatian kamu semasa disentuh? Semasa disentuh tadi tu daun menguncuk perlahan-lahan. Selepas disentuh apa berlaku? Keseluruhan daun menguncuk. Kan? Jadi menguncuk. Tidak kembang seperti asal. Okey? Soalan yang kelima. Apakah deria yang kamu gunakan untuk membuat pemerhatian itu? Okey, sepanjang-panjang kamu membuat pemerhatian dalam video tersebut, apa sebenarnya deria yang kamu gunakan? Apa dia? Baik, yang pertama tadi apa? Penglihatan, melihat bagaimana keadaan pokok itu tadi sebelum, semasa dan selepas disentuh. Kemudian, deria apa lagi satu? Sentuhan. Sentuh untuk melihat apakah yang berlaku semasa dan selepas. Rupa-rupanya selepas disentuh, pohon semalu menguncuk. Okey, kamu guna deria sentuhan. Dalam fenomena ini, adakah kamu menggunakan deria menghidu untuk memerhati? Merasa menggunakan lidah? Tidak, bukan? Baik. Kemahiran memerhati bukan menggunakan semua tetapi berdasarkan kesesuaian fenomena atau keadaan yang berlaku. Contoh memerhati pokok semalu tidak perlu kita menggunakan deria menghidu atau merasa menggunakan lidah. Tetapi jika kita memperhatikan sepotong kek, mungkin sepotong kek biasanya kita akan menggunakan deria merasa menggunakan lidah. Faham anak-anak semua tentang kemahiran memerhati? Baik, untuk seterusnya ialah latihan lanjut. Seperti biasa, boleh lihat latihan lanjut di dalam buku aktiviti muka surat 1 dan 2. Buku aktiviti sains, muka surat 1 dan 2. Di mana di muka surat 1 ini, kamu perlu kamu perlu memadankan organ deria dan pemerhatian. Okey, garis menggunakan pembaris dengan kemas. Kemudian di muka surat 2, kamu hanya nyatakan beberapa deria yang mungkin terlibat dalam memerhati objek atau situasi di dalam gambar. Okey, contoh menonton televisyen. Menonton televisyen, apakah deria yang digunakan? Apakah deria yang digunakan? Deria melihat. Selain daripada deria melihat, satu sahajakah? Okey, di dalam buku ini bukan hanya satu jawapan. Kita ada 5 deria asas. Sekiranya 2 deria yang digunakan dalam fenomena tersebut, kamu boleh tulis kedua-duanya. Kalau 3 lah, kalau 1 lah. Tetapi akhirnya akan ada satu kesimpulan bahawa kemahiran proses sains memerhati menggunakan apa dan apa untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena. Baik anak-anak, kedua-dua tugasan ini sekiranya telah selesai, sila hantar terus kepada saya melalui WhatsApp. Okey. Untuk akan datang, kita teruskan dengan kemahiran saintifik, kemahiran proses sains yang lain pula. Untuk hari ini selesai sudah kemahiran proses sains memerhati bersama Cikgu Suhaila. Semoga berjaya anak-anak dan semoga anak-anak semua diberikan keselamatan daripada sebarang bahaya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi.
Assalamualaikum.